Jadi hadis yang ke-263 ni diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Cuma kalau kita perhati dalam lafaz Imam Muslim, ada tambahan Nasara. Maknanya Allah membinasakan orang Yahudi dan juga orang Nasara. Sebab apa? Sebab mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Jadi nabi-nabi mereka dah wafat, tanam, situlah kubur nabi mereka, kat situ juga dibuat masjid. Di situ kita beribadat, di situ kita tawaf dan berzikir dan sebagainya. Hadis yang ke-264 pun kita kata macam tu juga. Makna dia lebih kurang juga. Walahuma min hadis Aisyah. Dari bagi keduanya, bagi Imam Bukhari, bagi Imam Muslim, tapi cerita ni daripada Aisyah pula. Tadi daripada Abu Hurairah, ni daripada Aisyah. Aisyah kata, kanu idza mata fihim ar-rajulus salih banu ala qabrihi masjidan wa fihi ulaika syirarul khalq. Aisyah meriwayatkan adalah mereka, iaitu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, apabila mati di antara mereka seorang yang saleh, mereka dirikan di atas kuburnya satu masjid. Dan dalam hadis ini disebutkan mereka itulah sejahat-jahat makhluk. Jadi di sini ni, kalau kita perhati tengok, apa yang Rasulullah cerita kepada kita, Rasulullah ceritakan tentang sejarah umat yang terdahulu. Kita duk dengar orang duk sebut Nasara ni kita kata agama Kristian lah. Agama Kristian bukan sekarang ni saja ada. Sebelum zaman Nabi lagi ni dah ada dah agama Kristian, dah ada dah Nasara. Kita duk dengar sebut nama Yahudi ni pun kita kata bukan zaman kita lah. Zaman sebelum kita kata Nabi Muhammad pun dah ada dah Yahudi. Apa kita kata perbuatan yang dilakukan oleh golongan Yahudi ataupun golongan Nasara ni? Sebagaimana yang selalu juga saya sebutkan, agama Nasara asalnya agama yang dibawa oleh Nabi Isa, agama yang kita kata diredai Allah. Yahudi agama yang dibawa oleh Nabi Musa, agama yang diredai oleh Allah. Asalnya dua-dua tu diredai oleh Allah. Tapi kita kata sebab apa lepas daripada tu Allah tolak, Allah tak terima agama-agama tersebut. Yang ni yang mana kalau kita perhati penyelewengan yang dibuat oleh kita kata ulama-ulama mereka, sehingga akhirnya agama Nasara, agama Yahudi itu kita kata menyimpang daripada jalan yang diredai oleh Allah. Contoh penyimpangan yang mereka buat tu apa dia? Yang ni yang mana kalau kita tengok ni, mereka mengambil kubur nabi-nabi mereka itu dan dijadikan sebagai masjid. Di situlah kita beribadat. Sebab apa? Kubur para anbiya ni bagi mereka kubur yang kita kata, kalau bahasa Melayu ni kata kubur keramat lah. Kubur orang soleh, kubur keramat, kubur ajaib. Kalau ada sakit 5-6 tahun, sakit tak baik-baik pun pergi berubat, pergi dekat kubur orang soleh tu, pi minta doa kat situ, pi solat dekat situ, pi berzikir kat situ. Balik-balik pada kubur tu baik dah, sihat dah. Ada yang mempunyai hajat yang besar, hajat yang kecil, pi dekat kubur tu, minta dekat kubur tu, minta kita kata dengan syafaat Tuhan punya kubur. Kita kata contoh macam yang masyarakat Islam lah ni, tak kira lah hak Melayu ke, hak Arab ke, mana-mana pun yang nak buat, pergi dekat kubur Imam Syafi'i contoh dia, minta kita kata syafaat, tawasul dengan Imam Syafi'i. Pergi dekat kubur cucu Nabi Hasan, cucu Nabi Husin, pergilah dekat mana-mana. Kubur-kubur yang dianggap keramat, kubur-kubur yang dianggap orang-orang soleh, depa baca Quran kat situ, depa berzikir kat situ, depa berdoa dekat situ. Jadi semua ni kita kata amalan-amalan yang apanya bertitik tolak kesan daripada apa yang orang Yahudi dulu-dulu dah buat, apa yang orang Nasara dulu-dulu dah buat dah. Dan Allah membinasakan kaum-kaum Yahudi dan juga Nasara dengan sebab amalan mereka yang demikian.
berlaku syirik pada Allah. Kita pun sekarang ni, umat Islam sekarang ni, buat perkara yang sama, melakukan kesalahan yang sama. Maka di sini bila kita melakukan amalan-amalan yang kita kata dilaknat, dimurkai oleh Allah, tak ada dah lagi rahmat nak boleh kat kita. Melainkan kita boleh kebinasaan, kita boleh apa? Kita boleh laknat daripada Allah. Yang ni yang mana kalau kita perhati, memuja kubur, mendirikan bangunan-bangunan di atas kuburan, kalau kita perhati tengok dia buh pagar ke, dia buh batu marmar ke, dia bubuh kain kuning ke, kain hijau, apa, dia puja-puja, dia menyembah di kubur tersebut. Semua ni kita kata jalan-jalan yang kalau dilakukan oleh seorang Islam, gugur keislaman dia, terkeluar dia daripada Islam. Walaupun satgi dia pergi solat berjemaah, walaupun satgi bila mai bulan Ramadan dia puasa di bulan Ramadan, tapi dia tak jadi Islam dah. Walaupun kita dia duduk mengucap 2 kalimat syahadah, tapi dia duduk buat kerja-kerja syirik macam ni, dia tak jadi Islam dah. Terkeluar dia terus daripada Islam. Dan kalau dia mati dalam keadaan yang demikian, dalam keadaan kita kata pi minta dekat kubur-kubur keramat, pi berzikir, pi baca Quran dekat kubur-kubur keramat, tawasul dengan orang yang mati itu, maka tak ada makna dia di sisi Allah. Dia pi haji, dia pi umrah, semua tu kita kata tak ada makna. Apa sebab? Dia memang dah terkeluar daripada Islam. Jadi di sini kalau kita perhati, dalam sepotong hadis yang sebenarnya Rasulullah dah sebut dah awal-awal dekat kita, la tattabi'anna sunan man kana qablakum hadwal qudzah bil qudzah hatta law dakhalu fi hujri dabbin la dakhaltumuhu. Maka dalam hadis ni Rasulullah cerita dekat para sahabat, kamu pasti akan mengikut jejak orang-orang sebelum kamu, setapak demi setapak. Sehingga kalau orang-orang sebelum kamu tu masuk ke lubang biawak, kamu pun yang kita kata orang Islam ni akan masuk lubang biawak juga. Maka para sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, al-Yahud wal Nasara, wahai Rasulullah, orang Yahudi dan orang Nasara ke? Maka Nabi kata, faman, siapa dia lagi? Jadi di sini ni hadis yang saya baca ni yang sebenar kita bukan pertama kali dengar. Hadis Rasulullah kata kamu akan mengikut jejak-jejak orang sebelum kamu, sejengkai demi sejengkai, sehasta demi sehasta, sehingga akhirnya kalau mereka masuk ke lubang bewok, hampa pun masuk lubang bewok juga. Kita bukan pertama kali dengar hadis ni, banyak kali dah kita dengar. Tapi yang jadi masalah dia, kita cuma dengar, kita cuma kata mengaku betul, tapi kita tak ambil tindakan apa-apa pun. Kita tak ambil pun apa langkah perubahan nak mencegah daripada perkara tersebut. Apa yang Rasulullah sebut ni, kalau kita perhati tengok, waktu Rasulullah hidup, zaman Rasulullah hidup, yang ni zaman kegemilangan Islam, yang ni zaman Islam berada di mercu kejayaan. Islamlah yang paling hebat, umat Islamlah yang paling kuat. Kita kata empire Islamlah yang paling luas. Rasulullah sebut perkataan ni, Rasulullah sebut hadis ni waktu Islam tu kita kata kemah hebat. Kalau kita nak sebut macam yang mantan Perdana Menteri kita kata cemerlang, gemilang, terbilang. Hak ni kita kata hak yang tu kemah-kemah belakang. Waktu Rasulullah sebut ni, umat Islam berada di tempat hak cemerlang, gemilang, terbilang. Tapi Rasulullah habaq dah siap-siap kecemerlangan, kegemilangan, terbilangnya Islam dan umat Islam. Dia tak kekal lama. Dia tak bawa sampai zaman kita lah ni. Cemerlang, gemilang, terbilang tu dia tak diwarisi sampai ke zaman kita sekarang. Dia akan terputus. Dia akan pudar, kuih lama, semakin pudar.
Waktu tu Rasulullah sebut kepada para sahabat, kamu akan mengikut jejak orang sebelum kamu setapak demi setapak. Makna sikit gemilang tu akan makin pudar. Yang hebat tu akan makin cerai. Orang boleh kata makin cerai, makin lekeh. Maknanya zaman kita sekarang ni tak usah duk sembang lah. Tak usah duk sembang. Kita buat hak nu kemajuan yang ni, tamadun hak ni, apa dari segi institusi pendidikan kita buat macam ni. Bukan maksud saya nak kempen ke apa-apa, bukan nak cerita tajuk-tajuk hak lain, bukan. Tapi perkara realiti yang Rasulullah sebutkan kepada kita, walaupun kita tengok zaman kita sekarang ni makin maju, makin hebat, anak-anak Islam banyak yang kita kata boleh A belakang dalam PMR, dalam SPM, anak-anak Melayu Islam banyak yang mengaji tu sampai mana luar negara tu, jadi kita kata hartawan, jutawan, siapa semua lah, jadi hak hebat-hebat kemah-kemah. Tapi tu bukan makna Islam tu, umat Islam tu makin maju. Yang sebenar zahir yang kita nampak makin hebat tu zahir saja yang hebat. Dari sudut keislaman, dari sudut roh Islam tu makin lama makin jahanam, makin hilang daripada diri kita orang Islam. Tu yang kita tengok jadi pengarah apa? Jadi pengarah sekian tapi makan duit haram, pecah amanah. Yang kita tengok anak-anak muda pandai dalam akademik tapi sekedudukan laki perempuan, bukan laki bini pun, tapi duduk satu rumah berzina, hak nu buang anak. Kita kata dengan rasuah dia, dengan gejala sosial dia. Dari sudut zahir tu nampak pandai, bagus, tapi dari sudut Islam, solat 5 waktu pun tinggal, tauhid pun tak ketahuan apa. Yang lain-lain tu kita kata telah lagi lah teruk dia tu. Jadi maknanya di sini, semakin lama, semakin jauh zaman itu daripada zaman Rasulullah, kita bukan makin bagus, tapi kita makin lekeh. Kita makin menjauh daripada ajaran Islam yang sebenar. Jadi jejak Yahudi yang kita duk ikut ni, yang sebenar hari-hari itu memang makin lama kita makin duk terikut-ikut dengan jejak-jejak Yahudi, jejak-jejak Nasara. Dan kesan-kesan itu yang sebenar kita boleh tengoklah di sekeliling kita. Sama ada dari sudut berpakaian, berapa orang yang kita kata yang masih lagi menutup aurat, dan banyak mana yang kita kata membuka aurat tu dah jadi biasa bagi mereka. Berapa banyak yang kita kata masih lagi jaga solat 5 waktu, dengan orang yang langsung tak jaga solat 5 waktu. Berapa orang yang kita kata menghargai, mengetahui pentingnya ilmu agama, dengan orang yang langsung tak ada rasa apa penting ilmu agama. Contoh penting ilmu agama tu macam mana? Kita boleh tengoklah di masjid-masjid, kita boleh tengok di kelas-kelas pengajian agama, berapa ramai yang main mengaji, berapa ramai pula yang kita kata duduk di rumah tengok TV. Makna kepentingan agama itu sendiri tidak diendahkan. Yang main dengan kelas agama pun berapa banyak yang main dengan betul-betul. Berapa banyak yang kita kata dia main dengan kelas agama, lepas tu dia duduk main-main, dia duduk bersembang-bersembang, dia duduk buat lawak. Ustaz duduk mengajar, dia duduk buat lawak, dia duduk cerita-cerita sama-sama mereka, dia duduk main sama-sama mereka. Lepas tu macam mana nak dapat ilmu agama? Macam mana nak jadi betul? Makna dia makin lama tu kita kata makin pudar lah, makin jahanam lah, makin jauh lah kita daripada Islam hak sebenar. Maka di sini para hadirin, kita duk baca, kita duk dengar, dan kita sendiri yang sebenar duk ikut jejak-jejak Yahudi dan Nasara tu. Orang Yahudi dan Nasara berpecah, bertingkah, kita pun berpecah, kita pun bertingkah. Duk berasa masing-masing kemah, duk berasa masing-masing hebat. Jadi yang ni ya kita kata keadaan-keadaan ini tak akan pulih, melainkan
kita berusaha kembali kepada ajaran Rasulullah yang sebenar. Bukan tengok dekat tauhid saja, bukan tengok dekat ibadat saja, tapi dari semua sudut. Apa sunnah yang Rasulullah tunjukkan, yang tu yang kita buat. Bukan ambil sunnah Nabi yang kita berkenan, sunnah Nabi yang kita rasa tak sesuai dengan ilmu kita, tak sesuai dengan apanya mazhab kita dan sebagainya, kita tinggal buang. Jadi makna para hadirin, yang ni kita kata perkara umum secara keseluruhan dia, apa yang Rasulullah gambarkan pada kita. Makna umat Islam itu makin sehari kebanyakan mereka makin akan mengikut jejak-jejak orang Yahudi, jejak-jejak orang Nasara. Orang Yahudi, orang Nasara, kita duk baca di surah Fatihah tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang kau murkai, bukan jalan orang-orang yang sesat. Orang-orang yang dimurkai, orang-orang yang sesat. Cerita tu balik kepada Yahudi, balik kepada Nasara. Bila kita ikut orang Yahudi, kita ikut jejak Nasara, makna Yahudi dengan Nasara mereka mendapat kita kata kemurkaan Allah. Mereka tu golongan yang sesat, kita pun boleh sekali. Kita pun dimurkai Allah, kita pun orang yang sesat. Kita minta Allah lindunglah daripada yang demikian. Tapi nak minta Allah lindung daripada kesesatan, nak minta Allah lindung daripada kemurkaan Allah, cara dia kita kena ikut sunnah Nabi. Dan untuk nak mendapat sunnah Nabi tu yang kita kata kena belajar, kena beramal. Ilmu itu mestilah kita pentingkan. Bukan boleh kita pentingkan benda-benda yang kita kata sekadar nak cari kekayaan, nak cari hidup yang selesa. Hak tu nak cari tak apa, Islam tak marah, tapi utamakan ilmu. Ilmu itulah yang nak membimbing kita ke jalan yang diredai Allah. Jadi para hadirin, kalau kita perhati dalam Al-Quran, Allah sebut surah Al-Jasiyah, ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Kemudian kami jadikan kamu berada di atas satu syariat, yakni daripada Al-Quran, daripada hadis Rasul, dan daripada urusan agama itu. Maka ikutlah dia, ikut syariat tu. Dan jangan kamu ikut hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Pasal apa kita sekarang ni banyak yang duk ikut orang Yahudi? Pasal apa kita sekarang ni banyak duk ikut jejak-jejak Nasara? Sedangkan syariat kita tu dah jelas. Dalam Al-Quran tu dah ada dah apa yang Allah larang, apa yang Allah perintah, terang dah semua perintah dan larangan. Tapi sebab apa kita masih mengikut jalan-jalan yang sesat, jalan-jalan yang dimurkai? Iaitulah sebab kita ada syariat tapi kita tak ikut syariat tu. Kita duk ikut hawa nafsu. Kita ikut hawa nafsu Yahudi, kita ikut hawa nafsu Nasara, kita ikut hawa nafsu kita sendiri. Hawa nafsu kita sendiri ni. Apa yang kita rasa berkenan, apa yang kita rasa suka, kita buat. Apa yang kita rasa tak berkenan, kita tinggal buang. Contoh saya sebutkan para hadirin, kita duduk pergi kelas agama banyak dah. Saya kira tuan-tuan perempuan yang duduk di depan saya ni rajin-rajin dah kita duduk dengar kelas-kelas agama. Kita duduk dengar hadis-hadis tentang kepentingan bersedekah, keutamaan bersedekah, keutamaan menjaga anak yatim. Contohlah satu bab saya kata. Tapi prihatinnya, kita kata besarnya kesedaran itu tak ada di kalangan banyak umat Islam kita sekarang. Panggil pilah saya kata Ustaz Mak Melaya ke, Doktor Fadlan ke, doktor hak lain ke, panggil pilah segala yang taraf Tok Syekh pun. Bacalah berapa banyak ayat Quran tentang bersedekah, bacalah berapa banyak hadis-hadis tentang keutamaan bersedekah. Boleh dengar, ayalah dengar, tapi lepas pada tu kita tak beramal. Dengar, tapi lepas pada tu bila kata nak seluk poket tu, kalau kata hari ni tak bawa duit tu lain cerita. Tapi lepas daripada tu nak kata prihatinnya kita ataupun apa besarnya kesan daripada ilmu tu pada kita, tak ada.
Selalu dia duk di takok tu, balik pun kita kata takok tu lah juga, perubahan tu tak ada. Bila perubahan tu tak ada, apa hebatnya kita menuntut ilmu? Kita belajar ilmu untuk kita beramal. Kita belajar untuk kita tingkatkan iman dan amalan kepada Allah. Tapi kalau sekadar kita belajar, kita cuma tambah pengetahuan. Betul lagu tu, sungguh lagu tu. Tapi hak kita sendiri tak ada buat apa pun. Tu yang saya nak sebutkan tadi ni. Sunnah Rasulullah itu kita cuma pegang pada yang kita berkenan. Sunnah Rasulullah yang kita tak berkenan, kita tak buat. Ni sekadar saya nak bagi maklumat kepada tuan-tuan puan-puan. Alhamdulillah untuk fasa pertama wakaf Teratak Rahmat untuk nak menyediakan alat keselamatan bomba yang berjumlah 60,000. Saya umum ni khusus kepada pakcik-makcik lah anak Teratak Rahmat ni tak penting apa sangat. Alhamdulillah 60,000 tu kita alhamdulillah dapat tercapai. Dan wakaf itu masih berterusan tapi bukan untuk bomba dah, tapi untuk kita kata nak wiring semula, untuk maintenance pendawaian elektrik, yang tu kita kata kos dia 40,000 dan lagi 40,000 ataupun 60,000 tak silap saya untuk nak menambah baik infrastruktur bangunan ini. Alhamdulillah kita dah tercapai untuk kita kata hak keselamatan bomba. Cumanya pakcik-makcik saya nak sebut, luahan hati pun kata pilah luahan hati. Nak kata cerita tambahan pun tak apalah ke mana pun. Tapi saya nak kata dalam 60,000 tu yang banyak menyumbang bukan orang-orang sunnah, bukan orang-orang palih, tapi adalah orang-orang yang luar daripada palih. Prihatin mereka kepada nak menjaga anak-anak yatim. Yang palih ni ada, tapi boleh bilang lah hak sebenarnya tu. Dan yang lebih kita kata bukanlah menduka citakan, tapi yang kita sayang, yang kita kesali, masjid hak kemah itu, masjid hak kemah, yang bagi yang prihatin ada, dia prihatin. Tapi yang tak prihatin pakat dengar saja, pakat lagu tu saja, banyak juga. Satu tempat pakcik-makcik saya kata, saya sokong, bukan sokong, saya rasa sungguh-sungguh bahagia dengan mereka. Satu surau tu di Kampung Rambai. Satu surau di Kampung Rambai bukan orang hak kaya-kaya, orang miskin tak ada berduit belaka. Tapi 3 kali saya pergi kelas tu, 3 kali dia menyumbang untuk anak-anak yatim. Bukan sumbang 100 pun, bukan sumbang 200. Mai seorang makcik bagi RM1, mai seorang bagi RM5, mai seorang bagi RM10. Tapi kita kata kesungguhan mereka dalam setiap kelas tu, usaha mai bagi walaupun sikit, bukan besar yang kita minta, tapi takat mana hak ada keprihatinan tu. Yang tempat-tempat lain tu kita kata yang poket kita tu penuh, sekali bagi, lepas tu habislah, takat tu dia habislah, macam tu je. Tapi hak ni kita kata keprihatinan tu depa ingat sungguh. Satu ilmu yang depa belajar, depa amal terus sampai berterusan. Yang tu yang Rasulullah kata tu, amalan yang disukai oleh Allah biar sikit tapi berterusan. Saya sendiri pun tak jangka benda tu, yang kita kata keprihatinan mereka tu. Saya umum satu hari, dia mai bagi dekat mana dia ada. 2 minggu pula pergi kelas, ada lagi dia duk buat tabungan tu. 2 minggu pula duk buat kelas, ada lagi tabungan. Kita tahu mereka memang bukan orang yang senang. Kita boleh tengok dari sudut zahir. Tapi susah biarlah, sama-sama susah. Takat mana boleh kami tolong.
taklah banyak, tapi hak ni lah yang kami mampu. Allah tak nilai RM1 2 dengan RM50 yang kita kata orang hak lain bagi. Allah nilai besar mana pengorbanan yang kita buat, berapa persen sanggup kita korban, hak tu Allah nilai. Hak tu bukan orang hak mengaji sunnah nah pakcik-pakcik nah. Orang hak baru nak dekat-dekat diri tu dengan agama tu. Kita bukan cerita bab-bab salat apa lagi tu, kita cuma cerita bab keimanan macam mana. Kita nak cerita bab tauhid macam mana. Tapi kita kata depa faham satu bab, depa pegang sungguh benda tu. Jadi nampak tak keadaan kita tu di mana? Kita ni bukan mengaji sunnah setahun dua, mengaji ni berapa puluh tahun dah ni. Berapa banyak ayat Quran, berapa banyak hadis yang kita hafal. Ni saya bukan kata kat pakcik-pakcik nak, bukan dia dah. Tapi saya nak sebutkan gambaran secara umum tu, masyarakat palih kita sekarang ni macam mana? Yang duk mengaku kata pegang sunnah. Tapi sama-sama kita duk bertelagah, sama-sama kita tak mau nak bekerja sama-sama kita payah nak berkorban. Kita duk hingat dekat orang Arab. Nu apa jadi dekat Palestin? Mesir tak tolong Palestin. Kita kata Jordan tak tolong Palestin. Orang Arab duk kena sembelih, kawan-kawan dia pakai duk tengok lagu tu. Kita duk tahu, hampa duk buat kerja apa? Tak ada ke perasaan kemanusiaan? Tapi hak kita sendiri pun dalam, kita kata dalam konteks yang sama, kita pun duk buat kerja tu. Kita duk nampak orang lain penat-penat jaga anak yatim, kita boleh tengok yalah. Kita boleh perhati yalah. Walaupun kita tahu hadis Rasulullah kata apa? Ni saya sebut seingat-ingat saya lah, kalau silap tu tolong tegur lah. Nabi kata kedudukan Nabi dengan orang hak jaga anak yatim lebih kurang macam ni. Bentuk dua jari tu, mana dekat. Kalau salah nah Ustaz Siruddin, Ustaz ada ni tolong tegur. Ni lebih kurang lah nak cerita tentang orang yang jaga anak yatim tu macam mana. Jadi hak tu ulasan lah. Tu lebih kepada saya nak sebutkan di sini, syariat Islam itu jelas. Cuma tinggal lagi kita yang mengaku Islam, kita tak ikut syariat yang Nabi ajar. Kita ikut hawa nafsu kita. Apa yang bersesuaian dengan hawa nafsu kita, hak itulah yang kita buat. Tapi apa yang tak berkenan di hati kita, yang tu kita tak buat. Makna dia silap kat kita lah. Dan perkara yang Rasulullah sebut, dia memang berlaku betul macam tu. Hak tu memang kita kata realiti dia. Dan sekali lagi juga saya nak sebutkan kepada pakcik-makcik yang menyumbang untuk kita kata wakaf terletak rahmat, kepada pakcik-makcik yang mewar-warkan duk pi cerita canang kata kita Persatuan Islah jaga anak yatim, kita perlu sumbangan sekian, kepada ustaz-ustaz, kepada pakcik-makcik yang berusaha ke arah kesinambungan terletak rahmat. Saya lah sebagai kita kata wakil kepada terletak rahmat mengucapkan terima kasih banyak-banyak atas segala usaha sumbangan tuan-tuan dan puan-puan. Kami tak boleh nak balas apa-apa. Hanya Allah lah saja yang boleh memberi ganjaran yang terbaik sehingga ke akhir hayat kepada tuan-tuan puan-puan sekalian, insya-Allah. Jadi kita balik kepada hadis Bulughul Maram, hadis yang ke-265 daripada Abu Hurairah. Dia berkata, ba'athan Nabi sallallahu alaihi wasallam khailan faja'at bi rajulin farabatuhu bi sariyatin min sawaril masjid. Abu Hurairah sebut Rasulullah kirim satu tentera berkuda, satu angkatan tentera berkuda. Nabi hantar satu truk, satu angkatan tentera berkuda. Lalu angkatan tentera ni bila balik ni, mereka bawa seorang tawanan, maka mereka ikat dia di satu tiang daripada tiang-tiang masjid. Muttafaq alaih. Hadis ni nak cerita apa? Hadis ni yang sebenarnya kita dah cerita dah dalam pelajaran yang lepas dalam bab najasah tu, najis. Kita nak ceritakan tentang orang kafir ni boleh masuk dalam masjid. Hak tu lah cerita yang kita nak bawa tu. Sebab angkatan tentera Islam ni bila dia balik, dia bawa tawanan tu diikat di tiang-tiang masjid. Makna kita kata
orang yang kafir ni dia boleh masuk dalam masjid. Yang tu dalil yang kita ambil. Dan hak tu kita dah ulas dah dalam pelajaran-pelajaran yang lepas, tak payahlah untuk nak saya ulas lagi sekali. Hadis yang ke-266, apanya Umar melalui Hasan ketika Hasan bersyair di masjid. Hadis ni kita kata apanya diriwayatkan oleh Abu Hurairah juga, muttafaq alaih, daripada Bukhari, daripada Muslim. Abu Hurairah menerangkan Umar lalu dekat Hasan. Hasan duduk bersyair di masjid. Cerita dia ni dalam masjid. Hasan cucu Nabi bersyair di dalam masjid. Lalu Umar bila dia lalu kat masjid tu, dia dengar Hasan duduk bersyair, dia jeling dekat Umar. Dia jeling dekat Hasan. Maka Hasan dia perasan kata Umar duduk jeling dia. Jeling tu bukan jeling tanda tegur ke apa. Jeling tu jeling macam kita kata, ni buat benda apa ni lagu ni, duduk syair dalam masjid ni pasal apa? Makna dia benda tu benda hak salah. Jadi Hasan ni bila dia perasan, dia kata, aku pernah bersyair di masjid, sedangkan di masjid tu ada orang yang lebih baik daripada engkau. Maknanya bila Hasan cucu Nabi ni bersyair dalam masjid, Umar lalu dekat situ, dia keling, dia jeling. Jeling tu tanda kita kata sopa tegur lah ni. Apa duk syair-syair dalam masjid ni? Hasan yang dia perasan perkara itu, dia kata aku pernah bersyair di dalam masjid dan waktu tu ada orang yang lagi bagus daripada engkau. Makna dia tok wan dia lah, Rasulullah ada di situ. Rasulullah tak kata apa pun, Rasulullah tak larang pun. Hak tu kita cerita dia. Dalam riwayat yang lebih detail daripada Sa'id bin Musayyab, dia kata Umar melalui kawasan masjid, dalam masjid ni, dan Hasan duduk tengah bersyair. Maka Umar pun tengok dekat Hasan. Maka Hasan yang dia perasan jelingan daripada Umar tu, dia kata dekat Abu Hurairah, aku meminta pada engkau dengan nama Allah, apakah engkau mendengar Rasulullah mengucapkan dikala mendengar aku bersyair, ya Allah perkenankanlah permintaan Hasan, kuatkanlah dia dengan Ruhul Qudus. Maka Abu Hurairah kata, bahkan aku mendengar yang demikian. Cerita yang lebih detail ni makna dia, bila Hasan duduk bersyair di masjid, Umar lalu, lepas tu Umar keling mata, Umar jeling dekat Hasan. Jadi bila Hasan perasan, Hasan ni dia pi habaq dekat Abu Hurairah, aku minta dengan nama Allah, hang ada tak pada masa tu, ada tak pada masa tu aku bersyair di masjid, lepas tu Rasulullah sendiri tak bantah, tak larang perkara tersebut, malah Rasulullah berdoa. Ya Allah perkenankanlah permintaan Hasan, kuatkanlah Hasan dengan Ruhul Qudus. Ada tak Nabi kata lagu tu dekat aku, dekat Hasan ni waktu Hasan bersyair? Maka Abu Hurairah kata, na'am, betul. Maknanya Abu Hurairah sendiri menyokong Hasan ni cucu Nabi pernah bersyair di masjid dan Rasulullah tidak melarang perkara tersebut, bahkan Rasulullah mendoakan kepada Hasan. Yang ni yang mana nak tunjukkan kata perbuatan Hasan bersyair di masjid itu telah diakui oleh Rasulullah. Makna dia kalau Umar berasa nak marah, Umar berasa nak tegur, tak boleh sebab Rasulullah sendiri dah akui perkara tersebut. Tu hadis tu, pengajaran daripada hadis tu yang kita dapat ambil. Kemudian daripada Jabir bin Samurah pula, dia kata, aku menyaksikan Rasulullah lebih daripada 100 kali dalam masjid bersama-sama sahabatnya, mereka memperkatakan syair dan beberapa urusan lain daripada urusan jahiliah, dan terkadang Nabi tersenyum menyertai para sahabat. Hadis ni pun kita kata cerita perkara yang sama, nak menyebutkan tentang di masjid ni boleh ke tak boleh nak bersyair. Di masjid ni boleh ke tak boleh nak bersyair. Maka beberapa pandangan ulama yang saya bawakan, Ibnu Arabi ni kita kata ada dua lah nama Ibnu Arabi. Satu Ibnu Arabi yang kita kata dia ni geng tasawuf, tu geng tak betul lah.
Ni seorang lagi ni Ibnu Arabi yang dia faham sunnah. Dia ni lah yang bagi fatwa ni, dia yang kata tidak mengapa bersyair dalam masjid kalau syair itu mengandungi pujian kepada Allah, pujian kepada agama dan untuk melahirkan syiar dia. Mana syair ni bukanlah syair cinta, demi cintaku padamu ku korbankan jiwa dan raga. Bukanlah syair lelaki dengan perempuan dah. Ni syair kita kata puji Allah, puji agama untuk nak meningkatkan syiar Islam. Kalau syair hak lagu tu boleh, tak apa. Imam Nawawi pun kita kata dia menyebutkan perkara yang sama. Tidak mengapa bersyair dalam masjid sekiranya memuji Nabi, memuji Islam atau mengandungi sesuatu hikmah yang tinggi. Makna dia kita kata teguran-teguran, nasihat, kemuliaan budi dan sebagainya, boleh, tak ada masalah apa. Al-Iraqi pun dia kata perkara yang sama, boleh bersyair di dalam masjid asalkan kita tak tinggi suara, kita tak keras suara. Kita kata asalkan tidak mengganggu orang yang bersolat, tidak mengganggu orang yang baca Quran ataupun orang yang menanti dalam solat. Kalau sampai kacau orang lain, tak boleh lah. Tu kita kata pandangan segolongan ulama. Segolongan ulama yang lain ada yang faham kata syair dalam masjid ni tak boleh, sebab mereka beralasankan dengan hadis daripada Amr bin Shu'aib, daripada ayah dia, daripada datuk dia. Rasulullah larang jual beli dalam masjid. Rasulullah larang menyanyikan syair dalam masjid. Rasulullah larang menanyakan binatang yang hilang. Kita hilang lembu, pergi cari dalam masjid. Ada tak siapa jumpa lembu aku? Nabi tak bagi. Rasulullah larang duduk berhalaqah dalam masjid di hari Jumaat sebelum solat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Nasa'i, Tirmizi dan Ibnu Majah. Imam Abu Abdullah Al-Buni kata haram bersyair dalam masjid disebabkan hadis yang saya baru baca tadi ni. Makna dia hadis ini memansuhkan hadis-hadis daripada Hasan tadi yang kata boleh bersyair. Dia kata lagu tu. Tapi pandangan daripada Abu Abdullah ni, daripada ulama ni, kita kata dibantah oleh Imam Al-Khattabi yang menyatakan hadis yang kata tak boleh bersyair dalam masjid, hadis itulah yang sebenarnya mansuh. Kita tak pakai dah. Hadis muttafaq alaih yang kita kata daripada Bukhari Muslim yang kata Hasan bersyair, Rasulullah ada di situ, Nabi tak kata apa pun. Hadis tu yang kita kata, yang kita pakai, yang kita kata dipandang lebih kukuh dalam bab ni. Maka cuma kalau kita nak himpun dua-dua hadis tu, kita nak kita kata tariqatul jama', himpun hadis-hadis yang ada. Kita kata yang lebih terang kalau nak tak boleh bersyair dalam masjid ni hari Jumaat lah. Hari Jumaat berdasarkan hadis yang kita kata daripada Amr bin Shu'aib ni. Dia nampak lebih spesifik dalam bab tu. Tapi dalam bab-bab yang lain, hari-hari yang lain tu kita kata tak ada masalah apa untuk nak bersyair. Kalau untuk kita kata memuji Allah, mengagungkan syiar Islam dan sebagainya. Maknanya bukanlah lirik-lirik tu lirik-lirik yang menyalahi syarak, tak ada masalah apalah. Jadi di sini yang mana saya sebutkan tentang bab bersyair. Kita ni orang Melayu tak ada lah bersyair dalam masjid. Kita tak ada buat kerja tu. Menyanyi dalam masjid pun kita tak ada buat kerja tu. Tapi kalaulah ada orang Islam buat kerja hak lagu tu, macam mana keadaan dia? Hak ni lah apa yang disebut oleh para ulama, saya kongsikan bersama tuan-tuan perempuan sekalian. Dan yang ni lah juga sebagaimana saya sebutkan sebentar tadi, sebagai seorang Islam, kita kata di hujung zaman ni memang banyak yang kita kata compang-camping dia. Kita yang mengaku sunnah, tapi kadang-kadang kita cuma tumpu bab tauhid, kita cuma tumpu bab ibadat, macam tu saja. Kita bab-bab hak lain dari sudut jamaah, dari sudut organisasi, dari sudut perjuangan kita tak tengok. Dan di samping itu juga di kalangan kita ada yang kadang-kadang dia terlebih. Ada yang kadang-kadang kita kata dia, pepatah Melayu kata lebih sudu daripada kuah dia tu, melampau-melampau. Perkara yang kita kata ada perselisihan, contoh dalam bab syair, contoh dalam bab nyanyian dan sebagainya. Siapa yang faham kata makruh, siapa yang faham kata haram, siapa yang faham kata boleh. Yang faham masing-masing tu dengan dalil-dalil yang mereka jumpa tu, yang faham masing-masing tu buatlah masing-masing. Tapi jangan duk kata dekat satu sama lain. Jangan hak tu jadikan alasan sebagai nak pecah belah sama-sama kita. Ni geng yang simpan janggut kata geng tak simpan janggut tu mengarut. Sunnah cerai.
Yang si geng tak simpan janggut pergi mengata dekat geng simpan janggut, ni geng melampau tu, berlebih-lebih tu. Tak payah duk kata satu sama lain lah. Kita kata ujung zaman ni ilmu pakat-pakat dah bukan ada original sangat. Pakat kita kata masing-masing cuba-cuba dekat mana yang hak terbaik yang dia boleh. Jadi kalau masing-masing tu ada nas yang kuat, hujah yang kuat, ambillah pegang. Tak payah duk gaduh sama-sama kita. Tumpukan dulu kita kata yang penting biar tauhid tu sungguh betul. Jangan buat kerja-kerja syirik. Iman tu, ibadah tu biar kita kata kita utamakan apa yang daripada Rasulullah dari sudut ibadah dia, solat, wuduk dan sebagainya. Bab-bab hak lain bukan kata kita tinggal dak, tapi pelan-pelan cara dia tu macam mana untuk kita nak menambah baik masyarakat kita. Jadi saya rasa setakat itulah dulu apa yang dapat saya bawakan, intipati beberapa perkara yang ingin saya kongsi bersama tuan-tuan perempuan. Mudah-mudahan sama-sama kita dapat manfaat. Allah